Pengenalan buku pendek berikut membincangkan beberapa nasihat tentang perwatakan baik untuk wanita. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Kehidupan seimbang dalam ayat Al-Quran berikut, Allah Ta'ala menjelaskan pelajaran penting untuk dipelajari dan dipraktikan oleh umat Islam. Surah 28 Al-Qasas, ayat 77. Tetapi carilah, melalui apa yang telah diberikan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan, namun, jangan lupa bahagianmu dari dunia. Seorang Muslim tidak diharapkan meninggalkan dunia material dan hanya menumpukan perhatian kepada akhirat, kerana akhirat diperoleh dengan memanfaatkan dunia material dengan betul. Seorang Muslim boleh menikmati keseronokan yang halal di dunia ini secara sederhana selagi ia tidak menghalang mereka daripada menunaikan kewajipan mereka atau mengikuti tradisi yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Tetapi seorang Muslim tidak seharusnya mengutamakan menikmati kesenangan ini daripada persediaan untuk akhirat. Persediaan untuk akhirat harus menjadi keutamaan seseorang dan ini dicapai dengan menggunakan nikmat yang dimiliki dengan cara yang betul mengikut ajaran Islam. Keseronokan yang halal perlu dinikmati dari semasa ke semasa untuk mengecas semula bateri seseorang, tetapi seseorang itu tidak harus berterusan dengan ini kerana ia sudah pasti akan mengganggu mereka daripada membuat persiapan untuk akhirat walaupun ia adalah perkara yang halal. Ini ditunjukkan di tengah-tengah ayat ini di mana Allah Ta'ala mengingatkan umat Islam untuk tetap istiqamah dalam mengerjakan amal soleh sambil sesekali menikmati kenikmatan yang halal di dunia ini. Apa sahaja yang dipilih oleh seorang Muslim, mereka akan menjawab tindakan mereka dan ini adalah perkara penting untuk sentiasa diingati. Bertindak adil dalam ayat Al-Quran berikut, Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menjaga keadilan dalam semua keadaan. Bab 4 An-Nisa, ayat 135. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat. Ini adalah ciri penting bagi semua orang Islam untuk mengambil dan mengajar tanggungan mereka, seperti anak-anak mereka. Seorang Muslim mesti memilih pilihan yang betul dalam setiap keadaan walaupun ini bercanggah dengan keinginan mereka sendiri atau keinginan orang lain. Seorang Muslim tidak seharusnya hanya memilih pilihan yang salah hanya kerana orang yang disayangi mempunyai kaitan dengannya. Malangnya, ramai orang Islam bertindak dengan cara tertentu yang tidak diterima dalam Islam tetapi mendakwa bahawa keluarga mereka reda dengannya. Sebagai contoh, seorang wanita Islam akan berpakaian tidak sesuai dan mendakwa suaminya gembira dengan cara dia berpakaian. Tetapi ini bukanlah jalan yang adil kerana suaminya tidak akan menghakiminya pada hari penghakiman, hanya Allah yang Maha Tinggi. Oleh itu, mereka dan semua umat Islam hendaklah memilih jalan yang adil, iaitu jalan yang diridai Allah Ta'ala, bukan diri mereka atau orang lain. Ini tidak bermakna seseorang itu harus bergaduh dengan orang lain dalam isu, tetapi mereka harus menunjukkan jalan yang adil kepada orang lain dan mengingatkan mereka bahawa menjadi kewajipan mereka untuk memilihnya kerana tidak ada ketaatan kepada ciptaan jika ia membawa kepada kemaksiatan kepada pencipta. Umat Islam tidak boleh bertindak mengikut keinginan mereka sendiri atau bertindak untuk menggembirakan saudara mara dan rakan-rakan mereka kerana kesetiaan yang salah tempat. Sebaliknya mereka harus berlaku adil kerana Allah Ta'ala dan memilih apa yang diredainya daripada yang lain. Perbuatan amal ayat Al-Quran berikut menjelaskan kepentingan menawarkan pertolongan mengikut kemampuan dan kekuatan seseorang. Bab 17 Al-Isra, ayat 28. Dan jika kamu berpaling dari mereka, yaitu orang-orang miskin, sambil menunggu rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Seorang Muslim tidak boleh percaya bahawa seseorang mesti membantu orang lain, seperti bersedekah,
dengan cara yang besar untuk dikira sebagai sesuatu yang penting oleh Allah Ta'ala. Seorang Muslim harus ingat bahawa setiap nilai kebaikan dibukukan dan akan diberi ganjaran. Ini ditegaskan dalam surah 99 Az-Zalzalah, ayat 7. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah menekankan untuk membantu orang lain dalam apa jua cara, kecil atau besar, dalam hadis yang tidak terkira banyaknya. Sebagai contoh, beliau menasihati dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1956, bahawa walaupun tersenyum untuk membuat orang lain berasa selesa, dicatatkan sebagai sedekah. Hadis lain yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2342, menasihati bahawa pahala yang diperoleh dengan menderma sebiji buah kurma sebagai sedekah akan menyamai gunung. Perlu diingat bahawa Islam menitik beratkan semua bentuk amal termasuk bantuan emosi, fizikal dan keuangan. Oleh itu, umat Islam hendaklah sentiasa membantu orang lain mengikut kemampuan mereka. Tiada siapa yang boleh mendakwa mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bersedekah kerana semua perkara, besar atau kecil, diterima oleh Allah Ta'ala. Duta-duta Islam adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk mewakili Islam dengan cara yang betul dan terbaik. Kewajipan ini lebih penting pada zaman moden kerana Islam sering ditunjukkan sebagai agama yang buruk apabila jauh dari ini. Ayat Al-Quran berikut menunjukkan beberapa ciri yang harus diterapkan oleh semua umat Islam supaya seluruh dunia dapat mematuhi ajaran Islam yang benar dan aman. Bab 16 An-Nahl, ayat 125. Serulah, manusia, kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Perkara pertama ialah seorang Muslim harus memiliki kebijaksanaan. Ini bermakna mereka bukan sahaja perlu memperoleh ilmu tentang Islam tetapi mengamalkannya secara praktikal dalam kehidupan mereka. Mereka tidak sepatutnya mengkabarkan kepada orang lain apa yang mereka tidak amalkan sendiri. Pengetahuan jenis ini tidak berfaedah kerana ia akan memberi impak yang minimum kepada watak dan kepercayaan orang lain. Mereka yang mempengaruhi orang lain berbuat demikian kerana mereka bertindak berdasarkan pengetahuan mereka. Inilah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Ayat ini juga menunjukkan seseorang harus memberikan pengajaran yang baik kepada orang lain. Ini sekali lagi menyerlahkan kepentingan memimpin melalui teladan, kerana ini adalah cara terbaik untuk mengajar orang lain. Setiap kali seorang Muslim bercakap tentang hal-hal duniawi atau agama mereka hendaklah melakukannya dengan ilmu dan hormat. Seseorang itu seharusnya dapat mengenali adab-adab yang diajarkan oleh Islam melalui pertuturan seorang Muslim. Mereka harus menggunakan kata-kata yang baik dan lembut dan jangan sekali-kali menggunakan ucapan yang kasar atau kesat. Orang Islam yang berkelakuan sedemikian hanya menyebabkan orang lain percaya Islam mengajar jenis tingkah laku ini. Dan ia akan menggalakkan belia Islam untuk berkelakuan dengan cara yang sama. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk sentiasa bercakap dengan baik dan hormat dalam setiap aspek kehidupan mereka. Umat Islam harus sedar bahawa mereka semua adalah wakil Islam, maka adalah menjadi kewajipan mereka untuk berkelakuan dengan cara yang sesuai dengan status mulia ini kerana mereka akan bertanggungjawab atas perkara ini pada hari penghakiman. Andaian dalam ayat Al-Quran berikut, Allah yang Maha Tinggi memberi amaran kepada umat Islam untuk mengelakkan andaian negatif tentang orang lain kerana ia boleh membawa kepada dosa seperti mengumpat, memfitnah dan berbohong. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 12. Ihai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian sangkaan itu adalah dosa. Adalah penting untuk bertindak mengikut nasihat ini terutamanya pada zaman media sosial ini. Satu andaian negatif boleh dengan mudah merebak kepada orang lain dan menimbulkan masalah kepada orang yang terlibat. Adalah lebih baik untuk mentafsir sesuatu dengan cara yang positif selagi masih ada ruang untuk berbuat demikian. Hanya apabila bukti yang kukuh dan jelas, andaian negatif boleh diterima, tetapi itu adalah yang terbaik untuk memikirkan perniagaan seseorang dan mengelakkan membincangkannya. Ini akan membantu seseorang untuk menjadikan Islam mereka cemerlang. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah,
nombor 3976. Sekiranya andaian itu disambungkan kepada seseorang, seperti tanggungan seseorang, maka mereka harus menangani isu itu dengan cara yang baik untuk mengetahui kebenaran sebenar dan bukannya membuat kesimpulan, kerana ini sering menyebabkan masalah lebih lanjut. Di samping itu, umat Islam hendaklah sentiasa melindungi sesama Islam dengan mengelakkan situasi di mana andaian negatif boleh dibuat terhadap mereka. Ini adalah ciri yang sangat baik untuk diterima pakai, kerana seseorang melindungi orang lain daripada kemungkinan dosa. Diharapkan bahawa orang yang melindungi orang lain dari dosa akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari dosa dan akibat buruknya di kedua-dua alam. Petanda buruk. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 909, Nabi Muhammad SAW memperingatkan agar tidak memperhatikan pertanda buruk kerana berkelakuan seperti ini adalah seperti mempersekutukan sesuatu dengan Allah, yang bermaksud syirik. Sebaliknya hendaklah bertawakal kepada Allah yang Maha Tinggi. Memberi perhatian kepada petanda jahat bermakna ia memberi kesan kepada tingkah laku dan tindakan seseorang. Walaupun ilmu hitam dan mata jahat adalah nyata, adalah penting untuk memahami bahawa tiada apa pun di alam semesta dari kibaran daun hingga matahari terbit berlaku tanpa pilihan dan kehendak Allah yang Maha Tinggi. Dan seandainya seluruh makhluk berusaha untuk mewujudkan sesuatu, seperti mencederakan seseorang, mereka tidak akan dapat mencapainya jika Allah Ta'ala tidak mengizinkannya. Begitu juga, jika seluruh makhluk ingin memberi manfaat kepada seseorang, mereka tidak akan dapat melakukannya kecuali Allah Ta'ala menghendaki. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2516. Oleh itu, seorang Muslim harus tetap teguh dengan tidak mengganggu petanda jahat atau takut kepada ahli sihir dan ahli sihir kerana mereka tidak dapat menyebabkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala daripada berlaku. Sebaliknya, seseorang harus tetap teguh pada ketaatan yang tulus kepada Allah, yang mulia, dan meneruskan tindakan dan pilihan mereka yang sah dan hanya mencari perlindungan dari perkara-perkara jahat menurut tradisi Nabi Muhammad SAW, sementara sepenuhnya bertawakal dengan pertolongan Allah Ta'ala. Mereka tidak seharusnya berpaling kepada orang dan perkara yang bercanggah dengan ini kerana ia hanya akan membawa kepada paranoia dan masalah, yang dalam kebanyakan kes lebih teruk daripada ketakutan awal mereka. Berdikari. Dalam dunia moden, majoriti wanita Islam yang belum berkahwin adalah berdikari. Ramai yang belajar di institut pendidikan, mempunyai pekerjaan sambilan atau sepenuh masa dan mempunyai kawalan ke atas kehidupan dan tanggungjawab mereka, seperti membayar bel mereka sendiri. Mereka pergi ke tempat yang berbeza, seperti kerja dan sekolah, dengan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Tetapi pelik berapa ramai wanita selepas berkahwin seolah-olah kehilangan kemerdekaan ini. Ramai yang mula sangat bergantung kepada suami mereka untuk menyertai mereka dalam semua yang mereka lakukan, seperti membeli belah atau aktiviti lain, yang sering mereka lakukan dengan gembira sendirian ketika belum berkahwin. Walaupun begitu, pasangan suami isteri harus meluangkan masa yang berkualiti bersama kerana ini adalah sebahagian daripada kejayaan perkahwinan, namun terdapat perbezaan antara ini dan bergantung sepenuhnya kepada suami sehingga mereka tidak lagi dapat melakukan perkara mudah yang akan mereka lakukan sendiri apabila belum berkahwin. Jenis pergantungan dan keperluan yang berlebihan ini tidak sihat dan wanita tidak sepatutnya menjadi seperti ini. Menjadi miskin membawa kepada tuntutan yang berlebihan dari suami, yang seterusnya membawa kepada banyak pertengkaran dan juga perceraian. Kekal berdikari sambil menjalinkan hubungan kasih sayang dengan suami akan mengelakkan isu-isu ini dan memperkasakan mereka supaya keyakinan mereka bertambah dalam semua aspek kehidupan mereka. Oleh itu, wanita harus ingat bahawa cara yang sama mereka hidup berdikari semasa belum berkahwin selama beberapa dekad, mereka boleh dan harus terus melakukannya semasa berkahwin. Mereka tidak dan tidak sepatutnya terlalu bergantung kepada suami mereka. Seorang suami akan sentiasa menghormati isteri yang berdikari lebih daripada isteri yang sangat memerlukan. Dan sangat kecil kemungkinan seorang suami mengambil kesempatan daripada isteri yang mandiri berbanding isteri yang sangat memerlukan. Jadilah positif. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 3645,
Nabi Muhammad SAW menasihati umat Islam agar tidak membenci orang Islam lain, walaupun mereka memiliki sifat negatif yang tidak disukainya, mereka sudah pasti akan memiliki ciri-ciri baik yang lain. Mereka suka. Ini adalah prinsip penting untuk bertindak, terutamanya dalam perkahwinan. Seorang Muslim tidak seharusnya sentiasa memerhatikan sifat-sifat negatif yang dimiliki oleh pasangannya. Sebaliknya, mereka harus cuba menumpukan perhatian kepada ciri-ciri positif yang mereka miliki. Ini akan meningkatkan hubungan antara pasangan suami isteri dan sebenarnya, sikap ini akan meningkatkan hubungan antara semua orang. Ini tidak bermakna seseorang itu harus mengabaikan dosa yang dilakukan orang lain atau tidak menggalakkan orang lain untuk memperbaiki diri, kerana ini adalah aspek menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang merupakan kewajipan ke atas semua umat Islam mengikut pengetahuan mereka. Tetapi ini bermakna mereka tidak sepatutnya tidak menyukai seseorang kerana memiliki ciri negatif, kerana mereka mungkin meninggalkannya dengan masa dan kerana mereka juga pasti mempunyai ciri-ciri yang baik. Mereka sepatutnya tidak menyukai ciri negatif, bukan orangnya. Mempunyai pemikiran positif ini juga akan membantu mereka yang mempunyai ciri-ciri negatif untuk meninggalkan mereka. Sedangkan, jika seseorang menunjukkan kebencian terhadap orang lain, mereka mungkin tidak akan berubah menjadi lebih baik kerana kedegilan. Terbaik dan lebih buruk. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 323, Nabi Muhammad SAW telah menasihati siapakah orang yang terbaik dan lebih buruk. Sebaik-baik orang ialah orang yang mengingatkan orang lain kepada Allah Ta'ala apabila diamati. Ini sebenarnya merujuk kepada melaksanakan ajaran Islam secara praktikal dengan penuh keikhlasan. Jika seseorang memenuhi ajaran Islam dengan niat yang salah, Allah Ta'ala akan menghalang orang lain daripada mengagumi mereka seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Ini ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6705. Ia menasihatkan bahawa Allah, yang Maha Tinggi, menyebarkan cinta atau kebencian kepada seseorang di seluruh dunia melalui malaikat. Jika seorang Muslim menginginkan kasih sayang dan penghormatan dari orang lain, jelas dari hadis ini ia hanya terletak pada ketaatan praktis kepada Allah Ta'ala. Ini melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar mengikut tradisi Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk orang ialah orang yang menyebabkan perpisahan antara manusia dan mengajak orang lain kepada maksiat. Adalah penting bagi umat Islam untuk tidak berkelakuan sedemikian sama ada secara sengaja atau tidak sengaja. Mengkritik orang di hadapan orang lain, seperti saudara mara, hanya membawa kepada permusuhan antara manusia walaupun seseorang itu tidak berniat untuk ini. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk hanya bercakap tentang perkara yang membimbangkan mereka dan mengelakkan mengkritik orang lain secara terbuka kerana ini boleh menyebabkan mereka menjadi salah satu orang yang lebih teruk mengikut hadis ini. Sesiapa yang membawa orang lain kepada dosa hanya akan menambah dosa mereka sendiri mengikut berapa ramai orang yang bertindak atas ajakan mereka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2351. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk melakukan perkara yang baik dan mengajak orang lain kepada kebaikan juga. Menyembunyikan orang adalah penting bagi umat Islam untuk bertindak mengikut tradisi penting Nabi Muhammad SAW. Ia adalah apabila seseorang mengkritik orang lain untuk memberi pengajaran kepada orang lain, seperti mengkritik anak seseorang untuk memberi pengajaran kepada anak lain. Adalah lebih baik untuk tidak menyebut nama orang kerana ia boleh membawa kepada permusuhan antara orang, yang membawa kepada hubungan yang rosak. Ini bercanggah dengan tujuan menasihati orang lain iaitu untuk menyatupadukan manusia dan meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah SWT dan tingkah laku mereka terhadap orang lain. Setiap kali Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, secara membina mengkritik orang lain untuk memberi pengajaran kepada orang ramai, baginda tidak akan menamakan mereka. Satu contoh terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 430. Ini adalah aspek menyembunyikan kesalahan orang lain, yang menyebabkan Allah Ta'ala menyembunyikan kesalahan mereka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4893.
Satu-satunya masa yang boleh diterima untuk menyebut nama orang adalah untuk memberi amaran kepada orang lain dan melindungi mereka daripada bahaya. Mengutuk. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 316. Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa orang yang mengutuk orang lain tidak akan menjadi saksi atau pemberi syafaat pada hari kiamat. Kedua-dua stesen ini adalah pangkat tinggi yang mana pengutuk akan dilucutkan. Umat Islam, terutamanya wanita, mengutuk sesuatu apabila mereka dalam mood yang tidak baik. Ini adalah tabiat yang buruk kerana mereka memohon agar rahmat Allah Ta'ala dijauhkan daripada sesuatu atau seseorang. Ini bercanggah dengan ajaran Islam dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Malah, apabila dia diminta untuk melaknat orang bukan Islam, dia menjawab bahawa dia tidak diutus oleh Allah Ta'ala sebagai laknat tetapi sebagai rahmat kepada manusia. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 321. Di samping itu, orang yang memohon agar rahmat Allah Ta'ala dijauhkan daripada orang lain kemungkinan besar akan dihapuskan daripada mereka kerana ini bercanggah. Kelakuan seorang mukmin sejati, yang mesti mencintai orang lain apa yang mereka cintai untuk dirinya sendiri menurut hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2515. Malah, Nabi Muhammad SAW telah memberi amaran dalam sebuah hadis. Terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4905, bahawa laknat akan kembali kepada orang yang mengucapkannya jika orang atau benda yang mereka laknat tidak layak menerimanya dan dalam kebanyakan kes mereka tidak. Oleh itu, umat Islam tidak boleh mengabaikan dosa ini dan memastikan mereka tidak mengutuk sesuatu kerana ini bukanlah ciri-ciri seorang Muslim sejati. Sebaliknya, mereka harus mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dengan mengharap dan memohon agar rahmat Allah SWT turun ke atas semua orang. Ini akan membawa kepada rahmat Allah Ta'ala turun kepada mereka. Ini telah ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1924. Anak perempuan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 78, Nabi Muhammad menyampaikan berita gembira syurga kepada ibu bapa yang membesarkan dua anak perempuan dengan betul. Sungguh menghairankan betapa ramai umat Islam, terutamanya orang Asia, sentiasa mengidamkan anak lelaki dan mengamalkan mentaliti jahil, iaitu tidak senang apabila mempunyai anak perempuan walaupun berita gembira yang disebutkan dalam hadis ini dan banyak lagi tidak diberikan mengenai anak lelaki. Boleh diterima untuk mempercayai bahawa ibu bapa akan lebih menekankan anak perempuan daripada anak lelaki, terutamanya pada zaman ini, tetapi tidak bermakna ibu bapa Muslim harus kurang gembira jika mereka mempunyai anak perempuan dan bukannya anak lelaki. Mereka harus ingat bahawa tugas mereka adalah untuk mendidik dan membimbing anak-anak mereka mengikut ajaran Islam dan tidak menekankan nasib mereka kerana ini bukan dalam kawalan mereka. Tidak suka mempunyai anak perempuan adalah mentaliti jahil yang bercanggah sama sekali dengan ajaran Islam. Sebenarnya, tidak suka mempunyai anak perempuan adalah sikap orang musyrik dan harus menjauhkan diri dari sifat-sifat mereka. Bab 16 An-Nahl, ayat 58-59. Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar tentang kelahiran perempuan, hitamlah mukanya, dan dia menahan kesedihan. Dia menyembunyikan dirinya daripada orang ramai kerana penyakit yang telah dimaklumkan kepadanya. Muslim harus mengelak daripada mengamalkan mentaliti ini dan sebaliknya berpuas hati dengan mana-mana anak yang diberikan kepada mereka, kerana mereka adalah pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak. Jangan perisik dalam ayat Al-Quran berikut, Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk tidak mengintip satu sama lain. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 12. Dan jangan mengintip. Ini adalah apabila seseorang sengaja bertanya tentang orang atau sesuatu untuk mengetahui perkara yang tidak berkaitan dengan mereka. Perlakuan ini hanya membawa kepada dosa-dosa lagi, seperti mengumpat dan memfitnah. Dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6064, Nabi Muhammad SAW secara khusus memerintahkan umat Islam untuk tidak mengintip satu sama lain dan menunjukkan bahawa ia menghalang umat Islam hidup dalam harmoni.
Tabiat ini akan sentiasa menghalang seorang Muslim daripada menyempurnakan iman mereka kerana seseorang tidak dapat mencapainya tanpa menjauhi perkara yang tidak berkaitan dengannya. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2317. Perisik menyebabkan seseorang itu membuka aib orang lain yang menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2546, membawa kepada pendedahan kesalahan diri sendiri dan keaiban umum mereka. Oleh itu adalah lebih baik bagi seorang Muslim untuk menumpukan perhatian kepada perkara-perkara yang menyangkut mereka, seperti memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Dan cara yang sama seorang Muslim tidak suka orang mengintip mereka, mereka tidak boleh mengintip orang lain. Jahat lawan baik dalam ayat Al-Quran berikut, Allah Ta'ala menjelaskan pelajaran penting untuk dipelajari dan dipraktikan oleh umat Islam. Bab 41 Fusilat, ayat 34. Dan tidaklah sama perbuatan baik dan buruk. Tolaklah kejahatan dengan perbuatan yang lebih baik. Maka orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan, akan menjadi seolah-olah dia adalah teman yang setia. Mudah untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi yang istimewanya seorang Muslim adalah apabila mereka membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah tradisi Nabi Muhammad SAW. Adalah penting untuk memahami bahawa berkelakuan dengan cara ini tidak akan mengurangkan pangkat seseorang dalam apa jua cara. Jika tidak, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, tidak akan bertindak demikian. Malah, hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2029, menasihati bahawa apabila seseorang membalas kejahatan dengan kebaikan, seperti memaafkan orang lain, Allah Ta'ala mengangkat mereka dalam kemuliaan. Jadi sikap ini bukan sahaja memberi manfaat kepada orang lain, tetapi yang lebih penting ia memberi manfaat kepada orang Islam itu sendiri. Di samping itu, seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini, jika seseorang mengamalkan sikap ini mereka akan mendapati bahawa mereka yang tidak melayan mereka dengan baik akhirnya akan menjadi malu dengan tindakan mereka dan mengubah sikap mereka. Malah hati rohani yang paling sukar akhirnya akan terjejas apabila dirawat dengan cara ini. Sebagai contoh, apabila seorang suami menganiaya isterinya secara kecil-kecilan maka adalah lebih baik baginya untuk mengatasi balasan negatif dan sebaliknya membalas dengan cara yang baik. Ini akan menyebabkan suami lebih menghormati dan menyayangi isteri. Apabila rakan sejawat di tempat kerja menunjukkan perangai yang buruk, sebaiknya tunjukkan kepada mereka kualiti seorang Muslim sejati dengan membalas dengan akhlak yang baik. Apabila berkelakuan seperti ini orang sekeliling akan lebih menghormati dan menyayangi mereka yang menyebabkan kehidupan mereka menjadi lebih mudah. Tetapi apabila seseorang membalas kejahatan dengan kejahatan, mereka akan sentiasa menghadapi lebih banyak kejahatan daripada orang lain dan ini hanya akan menyukarkan kehidupan mereka di kedua-dua dunia. Ini agak jelas jika seseorang merenung perkara ini seketika. Adalah penting untuk diperhatikan. Apabila orang lain melebihi had maka seseorang itu harus mempertahankan diri dan menjauhkan diri daripada pendera. Tetapi walaupun dalam kes ini seseorang harus mematuhi watak yang baik. Ucapan lembut dalam ayat-ayat suci Al-Quran berikut, Allah yang Maha Tinggi memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berbicara kepada musuh Allah, Firaun, dengan kata-kata yang lembut. Bab 20 Taha, ayat 43-44. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut kepada Allah. Ini adalah aspek penting ucapan yang mesti diterima pakai oleh seorang Muslim yang berjaya. Ia harus digunakan dalam semua aspek kehidupan. Adalah penting untuk memahami bahawa pertuturan memberi manfaat kepada penceramah lebih daripada orang lain. Mereka bukan sahaja mendapat rahmat dan pahala daripada Allah Ta'ala, dan melalui ucapan yang lembut melindungi diri mereka dari neraka, kerana kata-kata adalah punca utama orang masuk neraka menurut hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 3973, tetapi ia memberi manfaat kepada mereka. Penceramah dalam urusan dunia juga. Contohnya, isteri yang bercakap baik dengan suaminya akan mendapati suaminya akan lebih menyayangi dan menghormatinya berbanding menggunakan kata-kata yang kasar.
Terdapat peluang yang lebih besar seorang isteri akan memenuhi permintaannya oleh suaminya jika dia menggunakan ucapan yang baik. Kanak-kanak lebih cenderung untuk mematuhi dan melayan ibu bapa mereka dengan hormat apabila mereka bercakap dengan baik. Rakan sekerja di tempat kerja lebih cenderung untuk membantu orang yang bercakap dengan baik kepada mereka. Contoh-contohnya tidak berkesudahan. Sangat jarang kata-kata kasar diperlukan. Dalam kebanyakan kes, ucapan yang baik akan lebih berkesan daripada perkataan yang kasar. Seorang Muslim harus ingat bahawa mereka tidak akan pernah lebih baik daripada Nabi SAW, dan orang yang mereka bicarakan tidak akan lebih buruk daripada Firaun. Oleh itu, mereka harus mengikuti perintah dalam ayat ini dan bercakap dengan baik kepada sesiapa sahaja yang mereka berinteraksi dengannya. Jika mereka ingin mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan mencapai perkara yang mereka inginkan di dunia dan akhirat. Kepentingan solat dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2618, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahawa antara iman dan kufur ialah meninggalkan solat fardu. Malangnya, meninggalkan solat fardu telah menjadi perkara biasa di kalangan umat Islam, terutamanya wanita, yang menggunakan alasan yang sangat buruk untuk membenarkan meninggalkan solat fardu mereka, seperti bersolik atau berada di majlis ketika solat fardu. Walaupun mendirikan solat fardu itu wajib, tetapi melakukan perkara-perkara lain ini tidak wajib. Jika seorang Muslim yang mengambil bahagian dalam peperangan tidak boleh meninggalkan solat fardu, bagaimanakah seseorang boleh percaya alasan-alasan yang pincang ini akan diterima oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat? Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 413, bahawa perkara pertama yang akan dipersoalkan pada hari kiamat ialah solat fardu. Jika seseorang itu gagal mendirikan solat fardu, mereka kemungkinan besar akan gagal pada hari ini. Di samping itu, Al-Quran telah menjelaskan bahawa mendirikan solat fardu adalah perkara yang menghalang seseorang daripada terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat. Bermakna, mendirikan solat fardu adalah langkah pertama untuk mendapat kehidupan yang berjaya yang akan mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang. Jika seseorang gagal dalam tugas ini, mereka hanya akan berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain. Surah 29 Al-Ankabut, ayat 45. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pastikan perkara mudah dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 245, Nabi Muhammad SAW menasihati umat Islam untuk memudahkan dan tidak menyusahkan. Ini bermakna, seorang Muslim hendaklah sentiasa menjalani kehidupan beragama dan duniawi yang sederhana. Islam tidak menuntut umat Islam untuk membebankan diri dalam mengerjakan amal soleh, tetapi ia mengajar kesederhanaan. Seorang Muslim harus terlebih dahulu berusaha untuk menunaikan kewajipan mereka, yang tidak diragukan lagi dalam kekuatan mereka untuk menunaikannya, kerana Allah Ta'ala tidak membebankan seorang Muslim dengan lebih daripada yang mampu mereka tanggung. Hal ini ditegaskan dalam surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Seterusnya, mereka harus meluangkan sedikit masa untuk mempelajari ajaran Islam supaya mereka dapat bertindak berdasarkan Al-Quran dan tradisi yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, mengikut kekuatan mereka. Ini membawa kepada kecintaan kepada Allah Ta'ala, yang telah disahkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6502. Jika seorang Muslim berterusan dalam kelakuan ini, mereka akan diberikan rahmat sedemikian rupa sehingga mereka akan menunaikan semua kewajipan mereka terhadap Allah yang Maha Agung dan kepada manusia, dan mencari masa untuk menikmati keseronokan yang halal di dunia ini secara sederhana. Beginilah seorang Muslim memudahkan urusannya. Dan jika mereka mempunyai tanggungan, seperti kanak-kanak, mereka harus mengajar mereka dengan itu, memudahkan mereka juga. Membebankan diri sendiri menyukarkan dan boleh mendorong seseorang untuk berhenti. Sedangkan, terlalu banyak bersantai akan menyusahkan kerana mereka akan kehilangan rahmat Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Memimpin dengan teladan adalah penting bagi semua umat Islam, terutamanya ibu bapa, untuk bertindak mengikut nasihat mereka kepada orang lain.
Adalah jelas jika seseorang membuka lembaran sejarah bahawa mereka yang bertindak mengikut apa yang mereka dakwahkan mempunyai kesan yang lebih positif kepada orang lain berbanding mereka yang tidak memimpin melalui teladan. Contoh terbaik ialah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, yang bukan sahaja mengamalkan apa yang dikabarkan tetapi berpegang teguh kepada ajaran itu dengan lebih ketat daripada orang lain. Hanya dengan sikap ini, umat Islam, seperti ibu, akan memberi kesan positif kepada orang lain. Sebagai contoh, jika seorang ibu memberi amaran kepada anak-anaknya supaya tidak berbohong kerana ia adalah satu dosa tetapi sering berbohong di hadapan mereka sendiri, anak-anaknya tidak mungkin bertindak mengikut nasihatnya. Perbuatan seseorang akan sentiasa memberi kesan yang lebih kepada orang lain berbanding ucapannya. Adalah penting untuk diperhatikan, ini tidak bermakna seseorang itu perlu menjadi sempurna sebelum menasihati orang lain. Ini bermakna mereka harus ikhlas berusaha untuk bertindak atas nasihat mereka sendiri sebelum menasihati orang lain. Al-Quran telah menjelaskan bahawa Allah Ta'ala membenci kelakuan ini. Bab 61 As-Saf, ayat 3. Amat besar kebencian di sisi Allah ialah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sebenarnya, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 3267, bahawa orang yang menyuruh kebaikan tetapi menahan diri dan melarang kemungkaran tetapi melakukannya sendiri akan dihukum dalam neraka. Oleh itu, adalah penting bagi semua umat Islam untuk berusaha untuk bertindak mengikut nasihat mereka sendiri kemudian menasihati orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Memimpin melalui teladan adalah tradisi semua Nabi SAW dan merupakan cara terbaik untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Kekalkan hubungan. Adalah penting bagi seorang Muslim untuk sentiasa menjaga hubungan dengan orang ramai, baik kerabat maupun bukan kerabat, kerana ini adalah kewajipan yang sangat penting ke atas semua orang Islam. Terdapat banyak ayat dan hadis yang menunjukkan hal ini, seperti yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1909, yang memberi amaran bahawa orang yang memutuskan hubungan dengan kerabat tidak akan masuk syurga. Maksudnya, jika seorang Muslim memutuskan hubungan kerana alasan duniawi, walaupun orang lain berkelakuan buruk, seorang Muslim harus memberi amaran dan menggalakkan mereka ke arah taubat yang ikhlas. Mereka harus membenci tingkah laku negatif mereka tetapi tidak membenci orang itu, kerana sentiasa ada peluang mereka boleh bertaubat dengan ikhlas. Mereka hanya boleh berpaling daripada orang ini jika mereka tetap teguh pada kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Tetapi walaupun begitu, mereka harus sentiasa menunjukkan kebaikan dan rasa hormat kepada mereka. Dan dalam kes-kes apabila mereka memerlukan pertolongan, orang Islam hendaklah membantu mengikut kemampuan mereka, kerana tindakan kebaikan ini mungkin menjadi sebab mereka kembali kepada Allah Ta'ala dalam ketaatan yang ikhlas. Seorang Muslim tidak boleh berpaling daripada seseorang kerana alasan duniawi kerana tingkah laku ini boleh membawa maut. Sebaliknya hendaklah berusaha untuk menyempurnakan iman mereka dengan hanya mencintai, membenci, memberi dan menahan kerana Allah Ta'ala. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4681. Spreading gossip and the following verse of the Holy Quran, Allah, the Exalted, wants Muslims not to listen to nor spread gossip about others. Chapter 24 No, verse 15. Ketika kamu menerimanya dengan lidah kamu dan mengatakan dengan mulut kamu apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, dan kamu menyangka ia adalah kecil, padahal ia amat besar di sisi Allah. Malangnya, ini telah menjadi ciri yang sangat biasa ditemui di kalangan umat Islam hari ini. Bukan sahaja orang ramai melakukan ini secara pribadi tetapi kini dilakukan melalui media sosial. Adalah penting bagi umat Islam untuk tidak mendengar gosip dengan memberi amaran kepada mereka yang mengumpat kepada mereka. Jika orang lain berterusan, mereka tidak sepatutnya terus menemani mereka kerana seseorang itu dinilai oleh syarikat yang mereka simpan. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4833. Ini bermakna seseorang itu akan mengamalkan ciri-ciri sahabat mereka. Jika seseorang menemani penggosip, dalam kebanyakan kes, mereka juga akan menjadi satu.
Juga adalah penting untuk memahami bahawa orang yang mengumpat kepada seseorang sudah pasti akan mengumpat tentang mereka kepada orang lain juga. Oleh itu, seorang Muslim harus menasihati orang lain supaya tidak mengumpat. Mereka tidak seharusnya menerima gosip itu sebagai benar dan tidak boleh bertindak atasnya atau berjuang untuk mengetahui sama ada ia benar. Mereka sepatutnya mengabaikannya. Di samping itu, seorang Muslim tidak boleh mengumpat diri sendiri kerana kebanyakannya terdiri daripada dosa, seperti mengumpat dan memfitnah. Semuanya adalah dosa besar yang boleh membawa seseorang ke neraka jika Allah Ta'ala dan mangsanya tidak mengampuninya. Ini ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Akhirnya, orang Islam tidak seharusnya menyebarkan maklumat dalam masyarakat walaupun mereka ingin memberi amaran kepada orang lain tentang bahaya tanpa terlebih dahulu mengesahkan bahawa laporan itu benar. Ini telah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat, ayat 6 Al-Quran. Ihai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu keterangan, maka periksalah, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menjadikan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Seseorang tidak seharusnya hanya memajukan maklumat tanpa mengesahkan ia adalah sahih kerana ini boleh dianggap sebagai dosa dan ia hanya akan menyebabkan kesusahan kepada orang lain. Oleh itu, daripada membantu orang lain, orang ini hanya menimbulkan masalah lagi. Piawaian untuk wanita dalam ayat Al-Quran yang berikut, Allah yang Maha Tinggi menjelaskan ajaran Islam yang penting iaitu, orang yang paling mulia dan terbaik ialah orang yang paling bertakwa. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini adalah ketika seseorang berusaha untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar menurut tradisi Nabi Muhammad SAW. Malangnya, syaitan telah menipu ramai wanita untuk memperdebatkan status wanita berbanding lelaki. Padahal, Islam telah menganugerahkan wanita kehormatan yang tidak pernah dimiliki oleh institusi atau kepercayaan lain, seperti meletakkan syurga, yang merupakan kenikmatan tertinggi, di bawah tapak kaki seorang wanita, iaitu ibu seseorang. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 3106. Dalam hadis lain yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 3895, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa sebaik-baik manusia ialah orang yang memperlakukannya. Isteri yang terbaik. Terdapat banyak contoh lain. Tetapi perkara yang perlu diberi perhatian ialah wanita tidak perlu bersusah payah membandingkan diri mereka dengan lelaki kerana ini bukanlah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya, wanita hendaklah berusaha untuk mengamalkan ketakwaan dan jika mereka mencapainya daripada mereka akan lebih tinggi daripada setiap lelaki atau wanita yang mempunyai kurang ketakwaan daripada mereka. Ini adalah penanda aras yang memisahkan siapa yang lebih tinggi. Dan jelas dari ayat ini bahawa ia bukan sahaja terhad kepada lelaki. Jika seseorang membelik lembaran sejarah, mereka akan memerhatikan wanita muslimah yang hebat yang menumpukan pada tugas penting ini dan bukannya berdebat tentang perbezaan antara lelaki dan wanita. Dan akibatnya mereka menjadi lebih baik daripada kebanyakan lelaki dan wanita. Walaupun wanita Islam telah diberikan semua hak yang mereka impikan, ia tidak akan menjadikan mereka lebih tinggi daripada orang lain sehingga mereka mengamalkan ketakwaan ini cukup jelas apabila seseorang memerhatikan berita dan mereka yang berkelakuan sesuka hati. Dan realiti ini akan menjadi jelas di dunia seterusnya. Oleh itu, jika seorang Muslim ingin menjadi lebih tinggi daripada orang lain, mereka hendaklah mencarinya dengan takwa, bukan dalam perbalahan dan perdebatan. Orang terbaik. Dalam ayat Al-Quran berikut, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa seseorang tidak dinilai lebih baik daripada orang lain kerana status sosial, harta atau perkara duniawi yang lain. Surah 49 Al-Hujurat, ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Yang menjadikan seorang Muslim lebih baik dari orang lain adalah ketakwaannya.
Ini adalah ketika seseorang berusaha untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar menurut tradisi Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, seorang Muslim tidak boleh memandang rendah orang lain kerana percaya harta dunia mereka menjadikan mereka lebih baik atau lebih tinggi dalam apa cara sekalipun. Malangnya, ramai orang Islam telah mengamalkan mentaliti ini dengan bertindak mengikut amalan budaya orang bukan Islam dengan mewujudkan barisan dan persaudaraan. Mereka bergabung dengan keluarga melalui perkahwinan berdasarkan amalan budaya ini dan bukannya berdasarkan keputusan mereka berdasarkan ajaran Islam. Sebagai contoh, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran kepada umat Islam dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 5090, bahawa seseorang itu tidak boleh berkahwin atas sebab-sebab tertentu termasuk untuk kepentingan nasab. Sepatutnya mereka berkahwin hanya kerana ketawaan. Mematuhi amalan budaya rekaan ini telah menyebabkan kadar perceraian di kalangan umat Islam meningkat dari semasa ke semasa. Oleh itu, seorang Muslim harus berusaha untuk menjadi lebih baik daripada orang lain melalui mengamalkan dan meningkatkan ketakwaan mereka. Tetapi jangan sekali-kali mereka berbangga dengan tahap apapun yang mereka capai kerana kesombongan itu akan menghancurkan ketakwaan mereka dan membawa mereka ke neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 265. Layan anak sama-sama. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 4185, kepentingan melayan kanak-kanak secara sama ditekankan. Malah, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, bahkan menunjukkan bahawa jika ibu bapa ingin dihormati oleh anak-anak mereka secara sama rata, mereka harus memperlakukan mereka dengan sama rata. Maknanya, apa yang seseorang berikan skim yang akan mereka terima. Oleh itu, ibu bapa tidak seharusnya membuat kesilapan dengan mengutamakan seorang anak secara terbuka berbanding yang lain kerana ini hanya membawa kepada permusuhan dan keretakan hubungan. Mereka harus berusaha untuk melayan mereka secara sama rata, seperti memberikan mereka hadiah. Satu-satunya masa yang boleh diterima untuk memberi hadiah untuk seorang kanak-kanak sahaja adalah pada majlis-majlis khas, seperti hari lahir. Ibu bapa tidak boleh mengkritik secara terbuka seorang anak di hadapan adik-beradik mereka dan mereka juga tidak boleh membandingkan tingkah laku anak-anak mereka secara terbuka kerana ini juga akan membawa kepada permusuhan antara adik-beradik. Malah, sikap ini harus diterapkan dalam semua hubungan. Apabila seseorang memperlakukan orang dengan adil maka mereka akan mendapati mereka juga diperlakukan dengan adil oleh orang lain. Sikap ini akan sentiasa mengeratkan hubungan sesama manusia terutamanya dalam keluarga. Melayan orang lain dengan baik. Dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 119, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa wanita yang banyak melakukan ibadah sunnah dan berpuasa akan masuk neraka kerana kemudaratan yang dilakukannya kepada orang lain. Ucapannya, sebaliknya, wanita yang menunaikan kewajipannya dan memberikan sedikit sedekah secara sukarela dan memperlakukan orang lain dengan baik akan masuk syurga. Malangnya, ramai umat Islam percaya amalan soleh sukarela mereka akan menyelamatkan mereka daripada azab walaupun mereka melakukan dosa terhadap orang lain, seperti mengumpat dan memfitnah. Adalah penting untuk mengetahui bahawa orang yang berkelakuan sedemikian hanya memberikan amal soleh mereka kepada orang lain melalui dosa terhadap mereka walaupun mereka mungkin percaya bahawa mereka akan memperoleh kebahagiaan melalui perbuatan soleh sukarela mereka. Keadilan akan ditegakkan pada hari penghakiman dan orang-orang yang menzalimi orang lain akan kehilangan perbuatan baik mereka dan mendapat dosa korban mereka. Ini boleh menyebabkan mereka dihumban ke dalam neraka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 6579. Umat Islam harus mengingati perkara ini dan lebih menumpukan perhatian kepada memperlakukan orang lain dengan hormat seperti mana mereka ingin orang lain memperlakukan mereka sebelum mereka berusaha dalam amal soleh sukarela. Kekayaan sejati. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4137, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa kekayaan sejati tidak terletak pada banyaknya harta dunia tetapi terletak pada keredaan dan kepuasan hidup.
Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami bahawa berpuas hati dan benar-benar kaya tidak berkaitan dengan berapa banyak harta atau harta dunia, seperti pakaian, yang mereka miliki. Malah, kebahagiaan yang diperolehi daripada membeli sesuatu yang baru, seperti kasut baru, sering hilang selepas beberapa hari dan keinginan untuk memperoleh kebahagiaan daripada sesuatu yang lain mula bermain di fikiran mereka. Keinginan untuk mempunyai lebih ini menjadikan seseorang memerlukan, yang merupakan perkataan lain untuk miskin. Orang kaya sebaliknya berpuas hati dengan apa yang mereka miliki. Ini adalah orang yang tidak memerlukan dan oleh itu, kaya. Ini tidak bermakna seseorang itu tidak boleh menginginkan atau memperoleh perkara duniawi. Ini bermakna mereka tidak sepatutnya mencari kebahagiaan sejati dalam perkara itu. Untuk mengekalkan sikap ini terutamanya, semasa-masa sukar, seorang Muslim harus bertindak berdasarkan hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 2513, yang menasihatkan supaya seorang Muslim memerhatikan orang yang memiliki lebih sedikit daripada mereka untuk mengelakkan menjadi kufur dan ia mencegah ketidaksabaran semasa kesukaran juga. Amanah dalam ayat-ayat Al-Quran yang berikut, Allah Ta'ala telah menyebutkan bahawa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menunaikan janji dan amanahnya. Bab 23 Al-Muminun, ayat 1-8. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya. Memungkiri janji tanpa alasan yang munasabah adalah tanda kemunafikan menurut hadis yang terdapat dalam Sunan An-Nasai, nombor 5023. Oleh itu umat Islam mesti menunaikan janji mereka yang dibuat dengan Allah Ta'ala, iaitu hidup dalam ketaatan kepadanya dengan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, dan menunaikan janji-janji mereka kepada manusia. Perlu diingatkan, ibu bapa mestilah sentiasa menunaikan janji kepada anak-anak. Jika tidak, maka mereka hanya mengajar anak-anak mereka bahawa mungkir janji boleh diterima dalam Islam. Adalah menjadi kewajipan ibu bapa untuk mengajar anak-anak mereka adab yang baik. Memenuhi amanah adalah satu lagi ciri penting seorang mukmin yang berjaya. Seorang Muslim bukan sahaja harus menjaga amanah yang diberikan oleh orang lain, tetapi yang lebih penting seorang Muslim harus menjaga amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Setiap berkat yang mereka miliki, termasuk tubuh dan keluarga mereka sendiri, adalah amanah yang mesti ditunaikan. Cara terbaik untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan setiap berkat mengikut ajaran Islam. Inilah yang akan dipersoalkan kepada manusia pada hari kiamat. Gunakan tenaga anda dalam ayat Al-Quran berikut. Allah yang Maha Tinggi mengingatkan umat Islam untuk menggunakan sumber yang telah diberikan dengan betul, seperti kekuatan fizikal mereka, untuk melakukan amal soleh dan tidak hanya bergantung kepada orang lain untuk membantu mereka. Bab 53 An-Najm, ayat 39. Dan bahwasanya tidak ada bagi manusia melainkan kebaikan yang diusahakannya. Ini terpakai kepada kedua-dua urusan dunia dan agama kerana umum mengetahui bahawa seseorang, dalam kebanyakan kes, hanya memperoleh sesuatu yang baik di dunia ini apabila mereka bekerja untuknya. Begitu juga seorang Muslim akan memperoleh kebaikan di akhirat apabila mereka berusaha untuk mendapatkannya. Tidak dinafikan bahawa perkara-perkara tertentu akan memberi manfaat kepada umat Islam walaupun selepas mereka meninggal dunia, seperti sedekah bagi pihak mereka. Ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 2760. Tetapi semata-mata bergantung kepada orang lain untuk membantu seorang Muslim dalam urusan dunia dan agama bukanlah mentaliti yang betul untuk dimiliki. Ini bukan tradisi Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, umat Islam tidak seharusnya hanya menghadiri beberapa majlis agama sebulan tanpa berusaha untuk berubah ke arah yang lebih baik mengharapkan untuk diselamatkan oleh mereka. Ini bukanlah cara orang-orang yang soleh dahulu. Oleh itu, seorang Muslim harus berusaha untuk memberi manfaat kepada dirinya sendiri melalui ketaatan yang tulus kepada Allah Ta'ala, dengan menunaikan perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar mengikut hadis Nabi Muhammad SAW, dan tidak tetap lalai untuk mempersiapkan akhirat sebelum mereka mencapai hari besar, dengan tangan kosong. Menziarahi orang sakit. Terdapat banyak hadis Nabi Muhammad SAW, yang membincangkan keutamaan menziarahi orang lain, terutama orang sakit. Sebagai contoh,
Hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 969, menasihati bahawa orang yang menziarahi orang sakit kerana Allah Ta'ala pada waktu pagi akan diberkati oleh 70,000 malaikat hingga petang, dan begitu juga berlaku pada waktu petang dan mereka diberikan sebuah taman di dalam syurga. Sungguh pun, ini tidak diragukan lagi merupakan perbuatan yang besar, tetapi penting bagi seorang Muslim untuk terlebih dahulu melakukan amal soleh ini semata-mata untuk keredaan Allah Ta'ala. Jika mereka melakukannya atas sebab lain, seperti melakukannya supaya saudara mara mereka tidak mencela mereka, maka mereka akan kehilangan pahala. Selain itu, mereka hendaklah memenuhi adab-adab dan syarat-syarat menziarahi seseorang mengikut ajaran Islam bagi mendapatkan pahalanya. Sebagai contoh, berkenaan dengan orang sakit, mereka tidak boleh tinggal lama sehingga menyusahkan orang sakit dan saudara mara mereka. Hendaklah mereka mengawal perbuatan dan pertuturan supaya terhindar dari segala jenis dosa, seperti mengumpat dan memfitnah orang lain. Mereka hendaklah menggalakkan orang yang sakit untuk bersabar dan membincangkan pahala yang berkaitan dengannya dan secara umumnya membincangkan perkara yang berfaedah berkenaan dengan dunia dan akhirat. Hanya apabila seseorang berkelakuan seperti ini barulah mereka memperoleh pahala yang digariskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Jika mereka gagal dalam hal ini, mereka sama ada tidak akan mendapat pahala atau mereka mungkin ditinggalkan dengan dosa bergantung kepada bagaimana mereka berkelakuan. Bab 4 An-Nisa, ayat 114. Tidak ada kebaikan pada banyak percakapan pribadi mereka, kecuali orang-orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat ma'ruf atau mendamaikan di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.